Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Alright, so lebih kurang seminggu je guys, transfer window nak tutup dah sekarang. And banyak team yang kena start panic lah, right? Tapi kita kena sembang panic tak panic, tapi tak apa lah. Boleh kata semua team panic, right? Arsenal tu aku rasa dah panic tu sebab PP tak join Nice lagi. Padahal seminggu lagi PP ni dah boleh start caw dah. Kalau tak aku bukan dapat main tu, right? Sayang lah sebab aku PP ni actually dia punya ceiling of dia punya probability untuk meroket tu memang agak tinggi. Kita nampak last season masa selamatkan Arsenal lawan Wolves last minute tu, assist dengan score. Tapi at the end of the day memang tak nak buat apa lah. Sebab kalau kau tak fit the system, memang takkan benefit apa-apa pun. Akan jadi macam MU lah senang cerita. Banyak season dah berturut-turut kita nampak signing tu adalah signing marquee signing, player meroket. Pogba, Zlatan, Maguire, Sancho. Tapi at the end of the day perlukan player actually fit the system so that as a team boleh menang consistently. Tak akan mengharapkan player yang satu membuatkan team tu meroket. Like say macam Ronaldo, marquee signing untuk MU last season, tapi dia menyelamatkan keadaan tertentu je. Sebagai satu team tak memfunctionkan team tu pun. Boleh argue yang dia membuatkan lagi beta sebenarnya MU last season. Boleh argue lah, tapi aku tak rasa macam tu pun. Aku rasa player-player lain pun masuk air kat, tak nak fokus sangat for the team. Itu lah. But sekarang ni paling tak logik sekarang kita sembang pasal kita tahu Fofana memang kena bid reject yang paling baru sekali lah. Brendan Rodgers pun dah confirm 70 juta lebih kurang lah. Plus add-ons, complicated add-ons dia membuatkan dia kena reject. And tak salah ke Leicester kat, kalau dah berjaya jual Maguire, memang tak nak cakap apa lah. Dia akan cuba memang betul-betul Chelsea lah untuk si Fofana kan. Diorang Sam pun tak silap aku dalam 30 juta macam tu. Keep in mind dia ni muda lagi kan, baru 21 ke 20 macam tu lah. Aku sudah 20 tak 19, tapi 20 bagai lah. Tapi macam dia macam ni lah untuk Fofana ni. Dah Chelsea yang sedih sekarang ni. Kau memang perlukan Fofana. Yang aku tak faham tu, aku rasa dah sangat cukup. Memang function lawan team macam Spurs function, pakai Loftus-Cheek belah kanan, tapi dah tak boleh dah. Aku rasa James bila dia tak main dekat wingback memang rugi kebolehan dia untuk attack. Memang sayang gila. Aku tak cakap macam ni sebab aku tak Reece James lah, aku punya FPL dia. Tapi memang sayang betul lah. Memang defensive ability dia okay lah, tapi sayang dia punya attacking ability banyak yang terlalu hilang bila kita tak gunakan dia dekat right wingback tu untuk Chelsea. And aku tak faham asal Azpi dah sign kontrak, bagilah dia main first level. Bukannya Mamat ni tak boleh nak main. Mamat ni punya at least adalah passion kuat kan. Nampak dia punya ego tu besar kan si Azpi ni. Tapi nampak memang betul korang perlu ke center back lah. Alright. Yang nampak gaya kalau tak dapat Fofana nak ke Maguire. Yang ni yang paling aku tak jam. Aku tahu akan ada orang cakap yang ni hanya rumours apa, tapi yang cuba kau fikir jap dari segi bright side. Kalau lah Maguire pergi Chelsea, positif dia kat mana? Tak tahu, aku tak jumpa. Positif dia adalah untuk MU lah. Sekurang-kurangnya MU tak pada serabut lah dengan Mamat ni. Alright. Tapi aku rasa tak lah, sebab dalam press conference dan interview Ten Hag lepas game semalam, dia cakap apa guys? Dia cakap Maguire and Ronaldo will find the right time for them to play a role in the team. Bukan macam tu ayat dia lah. Aku tukar-tukar sikit lah. Pilih bukan message macam tu. So maksudnya apa? Kau kena keep in mind sekarang ni belum start Champions League, Europa League untuk MU. Sorry, lupa pula diorang tak masuk Champions. Diorang macam sayang-sayang Arsenal lah. Dah ada Europa. Akan main Kamis weekend. Tak campur dengan cup lagi. So akan datang masa yang tu sesuai untuk diorang akan main juga. So aku tak rasa dia akan bagi Maguire caw. Sebab apa? Bayi nak caw. So kalau bagi Maguire caw, bayi pun caw, memang susah lah untuk MU. Melainkan betul-betul diorang dapat jual mahal kat Chelsea Maguire. Diorang cari siapa yang sesuai untuk ganti si Maguire ni lah. And aku tak rasa ada pun yang sesuai. Tapi macam sebagai backup, kau nak betul-betul yang proven Premier League. Sekurang-kurangnya Maguire ni masuk air pun, kurang-kurangnya dia ada experience sikit kan. And Maguire ni pun kalau let's say tiba-tiba dapat tawaran first 11 daripada Tuchel, sorry guys, kalau aku silap sebut ada kena bash kat komen Tuchel, maybe dia akan pergi lah sebab dia nak main World Cup kan. Tapi aku rasa dia walaupun dia tak main first 11, dia akan dipanggil World Cup kat. Sebab untuk England memang dia perform. Aku tak tahu apa hal dia sumpah dengan Chelsea, dengan MU ke apa. Dengan MU tak perform, dengan ni perform kan. So kita akan tengok lah. Alright guys, so aku tak rasa still diorang akan give up kat Fofana. Aku rasa diorang akan give up kat Maguire and go for Fofana. Sebab tak logik lah kalau nak bagi Maguire. Aku rasa Tuchel still boleh fikir saya lurus lagi lah, right. Kalau untuk first 11 pun Maguire tak boleh main. Apa yang membuatkan Tuchel boleh fikir Maguire sesuai main untuk first 11 untuk Chelsea, yang betul tak? Right. So tu je. Yang Fofana aku rasa memang at the end of the day akan dapat 80-85 juta kan. Sebab memang 70 and add-ons tak cukup aku say at the end of the day untuk player yang lagi meroket pada Maguire. And kau ni keep in mind dia ada apa lagi,
inflation. So makin lama harga duit makin menurun. So kalau time Maguire dulu harga dulu 80, so sekarang ni mesti harga duit dah menjatuh. So maknanya player lagi mahal. Alright. So nak buat macam mana? So memang kena 85 plus add on. Aku rasa kalau betul-betul tukar serius lah. Sebab kalau tak memang tak asal minggu ni pun kita cedok 3-0 ke apa dengan Leeds, team-team macam tu kan. Faham tak? So aku rasa diorang Leicester silap aku minggu ni, Leicester pun walaupun tak perform so far tapi boleh score gol tu yang mengusia keadaan. Tapi sekarang guys, Arsenal dengan Pedro Neto ni yang kita kena sembang sekarang ni. Alright, aku faham diorang kena Pedro Neto dalam 50 juta, tapi aku still rasa Arsenal perlu fokus actually kat midfield tu. Tapi tak apa, kita try sembang dulu kenapa Pedro Neto. Okay, ni aku nampak Saka backup dia ada Marquinhos kan. Betul tak? Sebab tu dia nak lepaskan PP pergi Nice and loan. Nampak gaya macam tak ada option tu. But let's say dia perform macam Saliba perform last season kat France, lepas tu balik boleh main first 11, mana lah tahu kan. Tapi kanan dah ada 2 orang, okay cukup. Tengah ada Odegaard, okay cukup. Lepas tu apa boleh main Odegaard, Smith Rowe guys. Alright. Lepas tu belah kiri siapa? Martinelli. Siapa berganti dia? Tak ada guys. Tu masalah dia. Boleh ambil daripada dadak muda lah. Tapi yelah kau boleh argue yang kusuk Jesus boleh main belah kiri kau terpaksa. Tapi Arteta tak suka kalau dia terpaksa aku rasa. So sebab tu dia cari play sesuai untuk ganti itu Pedro Neto. Tapi masalah Neto ni sekarang, kau tahu lah siapa dia punya agent tu. Agent Ronaldo man. Agent ni suka cekik dah sikit. Jorge Mendes ni, aduh susah sikit bagi aku. 50 juta nampak gaya memang tu lah. Tapi aku tak rasa tak mustahil. Sebab Wolves pun dah sign banyak player broadcast and duit banyak spend. So diorang perlukan duit gak untuk stablekan balik duit. Diorang tak perlu duit, tapi diorang boleh. Aku rasa diorang macam okey lah kalau diorang beli duit dalam 50 juta ke apa, hilang Neto. Sebab diorang ada Nunes, diorang ada Goncalo Guedes Goncalo Guedes. Baru ni walaupun dia tak dapat nak score, tapi aku nampak macam ada improvement sebab budak baru masuk, bagi masa lah dulu kan. Tapi diorang tak, still nampak macam diorang tak ada lah realize sangat daripada Neto macam sebelum-sebelum ni. And aku rasa Neto memang function gila mat kalau dapat kat Arsenal. Sebab kalau keep in mind dia masuk, kalau dia tak akan dapat first 11 sebab Martinelli akan main first 11, cumanya dia akan dapat chance tu. Dia akan dapat chance slowly untuk buktikan diri dia, membuatkan dua-dua player lagi bagus. Martinelli lagi bagus, Neto lagi bagus. Tu yang buatkan aku macam lagi excited lah kalau betul dapat Neto. Cuma harga tu je aku macam 50 juta baik cari dadak muda kat Brazil kan. Tapi at the end of the day aku rasa Arteta ni function dengan Edu sebab diorang nak play for the system. And maybe diorang Neto sesuai dengan system. Sebab aku percayakan diorang sebab so far nampak gaya macam window transfer ni semua function, kecuali Vieira je kita tak tahu lagi. Dan kau cakap esok Vieira lah, kok Vieira lah backup Odegaard, lepas tu Smith Rowe backup untuk Martinelli. Tak. Aku rasa berdasarkan gameplay Arsenal kita tengok so far, Vieira adalah backup untuk Xhaka. Sebab dapat guys Xhaka main dekat half space, so in between left wing striker. So aku rasa Vieira paling sesuai kat situ lah. So that belum dekat kiri dia yang meroket tu, untuk cross yang meroketkan membulangkan keadaan lah. So nak cakap pasal party dah ada Elneny, ada sambil Lokonga. So aku rasa Tielemans boleh lah jadi. Tapi aku rasa macam paling tak kebanyakan paling rendah lah. Aku rasa aku nak kalau boleh lah. Tapi macam mana nak campak Lokonga dengan Tielemans kan. Nampak gaya macam orang tak akan pergi loans pun. Lokonga dengan Elneny kan. Walaupun tak meroket si Elneny tu, dia boleh lah kadang lawan big teams. Tapi kalau lawan small teams dia pun macam tak function sebab dia tak create apa-apa. Tapi aku rasa terlalu banyak players kalau betul-betul nak. Dua orang tu aku rasa macam agak mustahil lah. Tapi walaupun Arteta cakap dekat press conference dia nak players before transfer window, ada S, maknanya ada lebih daripada satu player. Tapi still aku macam was-was. Aku tak rasa dia akan go betul-betul lah. Tapi tak mustahil pun. But at the end of the day, kalau aku suka Pedro Neto masuk, cukup dah aku rasa 100%. Sebab walaupun korang akan rasa macam perlu kerja lemah segi function, sebab nampak gaya pun memang Leicester tak mainkan dia first 11, maknanya dia punya head is not in the right place sama macam Fofana. Dan aku kesian je lah kat Leicester. Aku rasa kalau Leicester hilang dua-dua player ni guys, aku rasa diorang kena relegate tu. Korang setuju aku rasa.